بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم إمام المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, para hadirin, mudah-mudahan kita yang berada pada malam ini terus dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, pada malam ini kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini diberikan kesempatan masa dan waktu, dipilih kita untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan doa kita bersama kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah ta'ala melimpahkan rahmat serta keberkatan, dan pertemuan kita pada malam ini dijadikan sebagai amal ibadah, yang amal ibadah ini kita akan mendapat balasan yang besar di sisi Allah pada hari akhirat kelak, insya-Allah. Kita nak sambung pengajian kitab kita Al-Jauharul Mauhub wa Munabbihatil Qulub. Kita sampai kepada muka surat 67, hikayat. Kitab tu muka surat berapa bang? Kita abang muka surat apa? 38. 38. Hikayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Daripada Khalid bin Hamid rahimahullahu ta'ala, sanya berkata ia, adalah seorang perempuan pada zaman ataupun masa Nabi Isa alaihi salam. Ia membakar roti. Mendengar ia akan bang, maka meninggalkan ia akan rotinya di dalam tempat membakar itu dan membimbang ia dengan sembahyang. Maka datang syaitan atas rupa perempuan dan masuk ia atasnya dan berkata ia, sudah hangus roti engkau pada tempat pembakarnya,
Maka berkata ia, bahawasanya Tuhan yang aku sembahyang baginya terlebih baik daripada rotiku itu, maka tiada hirau akan dia. Dia nak cerita ni tentang kelebihan orang yang membesarkan Allah. Ni cerita ni tak habis lagi ni. Ni baru baca kepala ya. Diceritakan bahawa ada seorang wanita di zaman Nabi Isa alaihissalam. Dia ada tengah bakar roti. Tengah-tengah bakar roti, Tok Bilal masjid tu bang masuk waktu. Dia tinggal roti dia tu tuan-tuan. Dia ambil air semayang, dia pergi masuk semayang. Tengah semayang macam biasa lah, syaitan ni dia akan main kacau kita. Yang kata syaitan ni, bahasa Arab panggil syaitan, kita panggil setan. Setan ni dia main kacau. Macam kita ada semayang lah Pak Long, macam-macam dia kacau. Ada yang kacau, dia bagi wah-wah. Dia semayang ya, dia wah-wah. Dia semayang ya, dia wah-wah. Wah-wah. Kita sah aku pergi ambil ayat semayang ni lengkap. Dia main tu. Isap rokok tak wah-wah pula. Ada isap rokok wah-wah cucuk ke tak tu? Tak ada. Isap rokok lajak elok, dia tak ada wah-wah apa. Main semayang dia wah-wah. 2 ke 3, 2 ke 3, 3 ke 4. Isap rokok tak lagu tu. Di kamekong tak lagu tu. Ada 3 mekong wah-wah. 2, 3, 4, 2 ke 2, 3, 4, 3. Contoh, jangan dia tulis. Contoh. Tak ada. Dia main semayang maklum macam-macam. Macam-macam. Tambah kalau tu imam panjang sikit itu, lagi macam-macam dia belakang tu. Tu imam lajak sikit ya, lagi macam-macam dia belakang. Dia main wah-wah, dia main tu. Kawan ni, perempuan ni, dia tengah-tengah semayang, setan main ganggu dia. Setan kata, no, roti yang duk bakar dahsyat tu, yang duk tinggal tu, dah hangit dah. Hangui. Kalau bahasa ni dia panggil hangus, kita panggil hangit. Nu hangit dah tu. Tuan, ni peranan setan. Lalu dia kata pada perempuan ni, kata apa, jangan duk kacau aku lah. Dia kata, Tuhan yang aku sedang sembah ni lebih baik daripada roti tu. Ni dia. Dia main perasaan tu tuan-tuan. Allah, Tuhan yang sedang aku sujud ni lebih besar daripada roti tu. Lebih hebat daripada roti tu. Lebih utama daripada roti tu. Han jangan duk kacau aku, han jangan duk ganggu aku. Aku nak fokus ibadat aku ni kepada Allah yang lebih hebat daripada roti tu. Maka tiada hirau akan dia. Dia pun buat tak peduli. Maka keluar syaitan itu daripadanya, putus asa dan memasuk ia akan anaknya ke dalam furnun, tempat pemekak roti tu. Perempuan ni ada anak. Syaitan main-main kacau dia tuan-tuan. Dia tak lepas habis. Macam kita baru ni lah sambut berapa nama korban Aidul Adha, Aid Al-Adha, bahasa Arab, bahasa Melayu Hari Raya Korban. Kita sambut baru ni, kita teringatlah kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ketika mana Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ni keluar ni tuan-tuan, nak pergi ke tempat sembelihan tu, syaitan main kacau pada dia. Mula dia main kacau Nabi Ibrahim. Dia main kacau. Dia pergi kacau Siti Hajar. Dia kata Nabi Ibrahim. Dia duk kata kat Siti Hajar, anduk biar apa lelaki hang keluar dengan anak hang tu. Hang tahu tak dia nak bawa anak hang tu pergi mana? Dia nak pergi sembelih anak hang. Dia pergi kata lagu tu. Dia main tak beraya nak ganggu bini, dia main lah ganggu lelaki ni, bapak ni. Ibrahim yang nak sembelih dah lah, hang ni menikah lama anak tak ada. Boleh anak tu pula cerdik, anak sembelih. Dia tak lepas habis. Dia pergi kacau anak pula, yang hang duk seronok bas Ismail oi. Pak hang nak sembelih hang, tak lepas habis. Kita ni yang dia duk lepas habis ni kadang kita. Dia tak payah kacau orang lain, kacau kita tu dah. Mayang sak, lori tanah lalu habis dah mayang tu. Dia kata lori, dia kata tanah merah lah ni harga, tak ni harga lah. Belakang rumah pun 3 lori yang tadi kalau hujan.
Syaitan tak payah nak kacau teruk baloi. Dia tak payah nak kacau teruk. Sikit sudah. Ni kita duk kuliah ni. Dia kacau sikit sudah. Selera. Kemas apa bersila, kitab buka. Minyak cap kapak 3 botol tak depan mau ngantuk nak titik masuk. Bukan cakap lap titik masuk. Tak ada 15 minit sengguk pi sengguk mai sengguk pi sengguk mai riuh pi lagu tu ya. Yang kata kita ni nama tu gangster Sungai Ulang tapi tak boleh pi. Tuan-tuan ingat Sungai Ulang setan tak berani ulang banyak. Tengok nama tempat tu gangster dah. Nama tempat tuan-tuan. Kita buat dalam Facebook orang nak main pun tak berani dia kata tempat ulang. Saya kata ulang bisa tak ada, jenis ulang ayak mai dia kata. Jenis ulang bisa tak ada dah. Walaupun nama Sungai Ulang bukan Telung Selah ulang ayak. Tak boleh dia main dengar kuliah, syaitan bagi mengantuk. Ikhtiar dah. Minyak cap kapak 3 botol. Dia kata lagi mengantuk, dia jolok bungkuk suruh pergi kencing, suruh pergi berak, kerap duduk dalam jamban. Lebih lama duduk dalam jamban pada duduk dalam masjid. Pergi lagu tu kan. Dia ni syaitan tak kacau pergi, tak boleh pergi ambil anak pita. Maka datang suaminya. Perempuan ni dia ada lelaki maklum bukan janda. Bila syaitan pergi ambil pergi buah tempat duk bakar roti tu, maka datang suaminya. Suami perempuan tu pun naik dan melihat ia akan kanak-kanak di dalam tempat membakar roti, duduk bermain-main dengan bara api. Maka tinggalnya akan dia pergi kepada Nabi Isa alaihissalam dan mengkhabarkan dia dengan hal perempuan dan kanak-kanak tu. Dia pergi cerita dekat Nabi Isa, dia kata ni pun kacau, bayang tak peduli apa, sampai anak duk main api apa semua, dia pergi mengadu kat Nabi Isa. Maka sabda Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa kata kepada dia, bawa olehmu akan daku kepadanya supaya aku lihat akan dia. Nabi Isa kata, nah, tak apa, bawa aku pergi, aku nak tengok. Aku nak pergi tengok apa yang berlaku. Yang duk cerita ni, hang bawa aku, hang bagi aku pergi tengok. Ni tuan-tuan sikap Nabi Isa alaihissalam. Dia tak dengar, dia buat keputusan, dia pergi tengok. Tuan-tuan, sebab tu Allah Ta'ala cipta kat kita ni cantik dah Pak Loi. Kalau kita fikir cantik dah apa yang Allah Ta'ala cipta. Mata 2, mulut 1, telinga 2. Tak tahulah kalau tuan-tuan mata 1, mulut 2, telinga 1, mulut 2. Tapi yang saya duk tengok mata 2, mulut 1, telinga 2. Betul ke tak? Allah nak abang apa dia maklum? Mulut 1, mata 2. Kena banyak tengok daripada banyak bercakap. Telinga 2, mulut 1, kena banyak dengar daripada banyak bercakap. Tapi kita tak, cakap lebih banyak daripada tengok, cakap lebih banyak daripada dengar. Mata 2, tengok bagi banyak, mulut 1, kurangkan bercakap. Telinga 2, dengar bagi banyak, mulut 1, cakap kena bagi kurang. Kita terbalik kurang, cakap banyak, tengok kurang, cakap banyak, dengar kurang. Nabi Isa alaihissalam bila dengar, Nabi Isa kata apa, tak apa, lah ni aku tak mau buat apa keputusan, hang bawa aku pergi tengok. Aku nak tengok baru aku nak ulah. Lah tak, ulah dulu baru dengar, ulah dulu baru tengok. Tuan-tuan, ulah dulu baru tengok, ulah dulu baru dengar. Ini macam-macam benda kita duk ulah ni tuan-tuan. Yang tak tahu apa dia kira nak ulah, dia kira nak ulah. Orang lah dia suka ulah daripada mencari kebenaran. Bawa aku pergi tengok, aku nak pergi tengok. Maka melihat Nabi Isa dalam tempat pembakar roti, maka melihat akan dia kanak-kanak duduk bermain-main dengan bara api. Tertib ada di dalamnya pohon delima, keluar buahnya, dan kanak-kanak memakan ia dan menghisap daripadanya. Tiba-tiba bila dia duduk main bara api apa semua tu, tiba-tiba bara api itu akik dan lu'lu'. Akik tu makna batu akik, lu'lu' tu makna permata, tukar. Ni dengar ke buah-buah sebelah tu, dia kata ni lah meluat tu macam kita lama ni, dia kata ni. Mana dalil? Dia minta dalil dulu lah lagi ni. Hang nak dengar, tak mau dengar sudah.
Kita nak mengajar jenis orang hak tak ubah nak korang ajak dengan ulama ni, kalau hak biadab dengan korang ajak dengan ulama ni mampu ambil gambar lah. Sebab tu saya kata puak-puak ni tuan-tuan, mereka bukan perlukan dalil sebenarnya, mereka perlukan hidayah. Mereka perlukan hidayah, bukan mereka perlukan dalil. Mereka perlukan hidayah. Biar ambil kat mereka lah. Tukar bermain-main dengan kanak-kanak dengan dia, bertukar. Daripada duk jadi bara api, daripada duk jadi ni, tiba-tiba bertukar jadi batu akik, jadi permata. Maka kata Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa yang tengok tu, Nabi Isa kata pada dia, datangkan olehmu perempuan itu kepada aku. Dia kata dekat laki dia, hampir panggil bini hang mai kat aku Ustaz. Bini hang yang duk semayang tu, hampir panggil bini hang tu wa mai kat aku Ustaz. Maka didatangkan dengan dia, laki dia pun panggil, dia pun mai. Maka bertanya Nabi Isa akan dia. Nabi Isa tanya dekat perempuan tu, apa kelakuan kamu sekira-kira dimuliakan kamu dengan kemuliaan ini? Nabi Isa tanya dia, dia pun nak tanya dekat hang satu ni, apa dia yang hang buat, apa dia amalan hang, apa dia yang hang telah lakukan sehingga Allah Ta'ala memuliakan hang macam ni? Nabi Isa tanya rahsia, apa rahsia hang yang Allah muliakan hang sampai tahap macam ni? Tuan-tuan, daripada anak hang duk bahaya, Allah Ta'ala boleh tukar daripada api jadi permata. Apa amalan hang, apa rahsia hang? Hang ni sangat-sangat luar biasa. Maka berkata perempuan itu, hai roh Allah, pada masa berakal aku peliharakan 3 perkara dan aku amalkan dia. Ni 3 benda dia kata aku jaga. Waktu aku waras elok, waktu aku duduk sihat elok, waktu aku duduk berakal ni, aku jaga 3 benda. Dia kata aku jaga 3 benda. Yang pertama, apa dia? Tiada hilang daripada aku wuduk, melainkan aku sediakan air bagi wudukku. Yang pertama. Kita duk bicara lagi bawah tajuk bab kelebihan wuduk. Bulan lepas kita baca doa-doa apa semua ni, kita duk baca ni, kelebihan wuduk kita duk baca. Yang pertama dia kata apa dia? Aku takkan biar wuduk aku terbatal, melainkan aku dah spare air. Batal, aku ambil bau. Tuan-tuan, nak berada di bawah pemeliharaan Allah ni maklum, ni yang pertama. Dia habaq dah. Bila batal yang wuduk, dia akan ambil wuduk bau. Pakat buat dah tentang aduk anggur tu tanah kat tiang anggur, balik anggur tak ada apa. Ni kena balik beramal ni. Murah-murah kentut ke apa, biar ambil yang semayang. Nak buat lagu mana? Kita tokeh halia, angin duk keluar saja. Murah kentut, biar ambil yang semayang. Orang yang senantiasa istiqamah berada di dalam keadaan berwuduk, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memelihara dia. Ni yang pertama. Boleh belum? Boleh. Yang kedua, maklum, balik buat maklum. Apa dia? Aku tilik kepada segala orang mati, maka datang mereka itu oleh orang yang hidup, ditanggung akan mereka itu, maka aku tanggung pula akan barang yang datang daripada makhluk daripadanya menyakitinya. Datang apa tu Ustaz? Ni baru kitab Melayu. Ni baru kitab Melayu, bukan kitab Arab, bukan kitab Inggeris. Ni kitab Melayu maklum. Tu pun tak apa nak faham dah. Ulang. Yang mana ada kitab. Ada kitab pun kelam, tak ada apa, tinggal Allah dan Rasul ni lagi cerah masa depan. Ada kitab tu pun kelam. Saya baru ni pergi mengajar satu masjid. Cuti lama saya tak pergi, lepas daripada saya stop daripada bulan Rejab itu, bulan 6, bulan 7 ni baru pergi sebelum raya itu ni. Kita pun buka-buka kitab. Ada abang tu dia duduk tepi saya tadi, dia duduk dekat. Buka-buka aneh-aneh penuh celah kitab tu. Nah abang tak pernah buka di rumah. Duk keribah aneh-aneh depan kita ni. Jenis tu pun cerah masa depan jugalah. Baik kita ulang. Aku tilik kepada segala orang mati. Bila ada orang mati, aku pergi tengok orang mati tu, aku ziarah.
datang kepada mereka itu oleh orang yang hidup. Bila orang mati ni ada orang hidup-hidup ni duk main ziarah dia, ditanggung akan mereka itu, maka aku tanggung pula akan barang yang datang daripada makhluk, daripada menyakitinya. Apa dia tuan-tuan? Saya ulang sekali lagi, siapa yang faham? Siapa faham boleh balik. Aisyah tak masuk pun saya bagi balik. Ulang. Aku tilik kepada segala orang mati, datang kepada mereka itu oleh orang hidup, ditanggung akan mereka itu, maka aku tanggung pula akan barang yang datang daripada makhluk, daripada menyakitinya. Aku pergi ziarah orang mati, aku pergi tengok orang mati. Ini amalan yang kedua dia buat ni. Aku pergi tengok orang mati. Bila aku pergi tengok orang mati ni, ada orang hidup yang mai dia tanggung orang mati tu. Kan bukankah kita ni ada 6 hak yang kita kena buat sama-sama Islam? Ni salah satu daripada hak tu lah. Kita ni sama-sama Islam ni maklum, kita ada hak yang kita kena tunai. Haqqul muslim 'alal muslim sittun bil ma'ruf, kata Nabi. Kita ni, saya dengan tuan-tuan ada hak yang saya kena tunai. Tuan-tuan ada hak yang tuan-tuan kena tunai. Bila hak di antara kita tak tunai, barakah dan keberkatan ni Allah Ta'ala angkat. Barakah dan rahmat ni Allah Ta'ala akan cabut daripada kita. Maklum dengan saya ada 6 hak yang maklum kena tunai, tapi maklum tak tunai. Saya dengan maklum ada 6 hak yang saya kena tunai, saya pun tak berapa nak tunai. Maklum dengan saya ada 6 hak, saya dengan maklum ada 6 hak. Apa dia hak tu ustaz? Yang pertama Nabi kata yusallimu alaihi idza laqiyah, bila berjumpa kena panggil salam. Tak ni lah ni tuan-tuan, dia mula duk kurang dah. Kita panggil salam dekat orang yang kita kenal. Mau tak kenal kita buat tak tahu. Orang yang kita kenal kita panggil salam. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Orang kita tak kenal tak panggil. Wa yushammithu idza atasa. Tu Arab dia buat tuan-tuan. Arab ni dia jumpa dia salam tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Arab. Orang Melayu dah. Yang kedua, bila bersin tashmid. Piang, alhamdulillah, kita yang dengar yarhamukallah, yarhamkillah, dia membuat. Tapi dia pun kena alhamdulillah dulu lah, kerana dia pun piang excuse me, mampir kat dia lah. Ada agak duduk Sungai Ulang kalau nak cakap orang putih lah. Yang ketiga, wa ya'uduhu idza marida, saya ringkas lah. Yang keempat, wa yatba'u janazatahu idza mata. Bila kawan kita mati, iringlah jenazah dia pergi dekat kubur. Kawan ni dia buat tak? Dia pergi tengok orang mati, orang lain pun mai tengok, orang tanggung mayat tu kerana dia tak boleh nak tanggung. Sampai saja di kubur, dia akan memastikan kubur kawan tu tidak ada makhluk-makhluk lain yang boleh menyakiti jenazah tu, tuan-tuan. Ni punya keprihatinan dia di antara sesama Muslim, punya ambil berat dia di antara orang Islam dan mukmin. Yang ketiga, boleh faham yang kedua? Yang ketiga, demikianlah ketika tiap-tiap hajat manusia yang diangkatkan kepada aku dan aku kuasai menyampaikan dia, aku tolong sampaikan dia kerana Allah Ta'ala. Hak nombor 3, kalau ada orang berhajat apa dengan dia, dia akan tunaikan hajat orang tu semampu yang boleh. Orang ada hajat dengan dia. Kita ni tuan-tuan, orang ada hajat macam-macam. Orang tengok kita pun buh lebay pun kebah elok, pak lebay kebah longak kuliah mari tanah buat kitab ni. Mai dengan bubuh baju bah, serban 3-4 keping duk ada atas kepala bau ni tuan-tuan. Orang suaya. Ni Tuan Haji tolong baca-baca sikit. Baca lah tuan-tuan. Ya tuan-tuan duk buat layak buruk saya. Saya tak boleh. Saya tak boleh. Saya Harun bin Abdullah, bukan Harun bin Din. Dia buat layak buruk lagu tu buat apa tuan-tuan? Dia kata saya bukan Harun Din, saya Harun Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Tak payahlah dia buat layak buruk lagu tu. Tak payah dia buat layak buruk lagu tu. Orang berhajat tunai
tunaikan hajat sekadar kemampuan kita. Kalau kita tak mampu, nak buat lagu mana? Tunaikan hajat orang. Tunai, tuan-tuan. 3 benda ni dia buat. Maklum yang mana maklum boleh buat? Tak boleh buat ke semua, ambil salah satu maklum. Ambil salah satu. Wuduk batal, perbaharui wuduk. Ada orang berhajat, tunai. Tunai maklum. Maklum nak minta seorang lagi, sign lah maklum, tunai. Allah jaga. Orang ajak ustaz ni contoh. Nak buat, tak mau buat sudah. Dia maklum duduk lena panggung tu, sembang bab nikah dua ni. Tak ada senguk-senguk dah kena cerita bab nikah dua, panggung dan gelak. Mampu dengan sungai ulang. 3 benda ni pakat-pakat buat. Sabda Nabi SAW, inilah peranan segala anbiya, dan jikalau ini perempuan lelaki, aku nak saksi bahawasanya ia Nabi daripada tiada ada nubuwah bagi perempuan. Allahumma rzuqna taufiq, amin ya rabbal alamin. Bab yang ketujuh, kelebihan pada menyatakan. Bab yang ketujuh pada menyatakan kelebihan bersugi. Dia nak cerita pula bab bersugi ni, tuan-tuan. Bersugi, dan iaitu setengah daripada sunat wudu, maka tempatnya dahulu daripada membasuh 2 tapak tangan. Kita ni tuan-tuan nak berwuduk, dia kata sunat pipi kat kepala paip tu ke apa, cuci dulu 2 tangan. Sunat. Tuan-tuan tengok Islam ni tuan-tuan, dia cerita benda hak paling simple. Ni nak cerita apa? Kita bukan tak tahu nak basuh tangan, tapi dia cerita tuan-tuan, dia cerita benda yang paling simple. Islam cerita Nabi dia takkan tinggal daripada sebesar-besar benda sampai sekecil-kecil benda. Kalau benda ni yang kecil pun diteliti tuan-tuan, makna sempurna. Macam kita ada orang buat rumah ni, kita pun nak buat masjid, dia cari duit nak buat masjid ni. Berapa puluh tahun dah masjid ni? 90 tahun dah. 90 tahun dah masjid tuan-tuan. Lama. Masjid ni dengan Dr. Mahathir, dia kena panggil Dr. Mahathir abang. Umur lebih kurang, yang ni 97, yang ni 90. Tuan-tuan tengok masjid ni pun dhaif tak dengar lah. Kita pun nak buat masjid baru. AJK yang diangkat untuk AJK pembangunan ni, dia pun main tengok yang ni benda-benda remeh, tuan-tuan, benda-benda remeh yang kecil. Dia main tamlek yang dia pegang biji guli, dia lepas atas lantai. Dia tengok ayam tu lari elok lah. Lubang duk belah tu, bila dia duk lepas guli tu, sepatutnya guli tu dia kena pipi peripun tang lubang tu. Ni dak guli tu selerak atas. Dia kata ni tak mau, dia kata ayam tak boleh nak pergi. Kita tak tahu. Saya dulu masa buat sekolah dulu ni, Nabi cek bangunan, abah dia cekak guli, cekak. Saya kata apa, kita nak pergi tengok bangunan, bukan nak main tuju guli lah. Dia kata handuk diam sudah lah. Dia ambil guli cekak, bukan kita nak pergi main tuju guli. Ataupun nak main congkak, nak pergi tengok bangunan. Dia pegang, dia sampai tu, dia lepak guli tu. Main duduk pun dekat lubang ayam. Dia kata ni elok. Ni orang yang detail tuan-tuan. Kenapa? Dia main duduk pegang dinding, duduk pejam mata sebelah, duduk tengok. Ada orang lagu tu. Dia pejam tengok. Dia kata ni bombak ni. Ada orang detail lagu tu. Tuan-tuan, kita je ni tak detail. Dia pegang, bila mereka duduk semen dia pegang, dia tak. Dia kata ni tak apa nak elok ni, bombak ni. Orang detail lagu tu tuan-tuan. Kalau detail lagu tu, maknanya apa dia? Bangunan ke arah kesempurnaan tu akan elok lah. Samalah dengan agama ni. Nabi dia cerita daripada benda yang besar dan benda yang halus. Nabi cerita sampai benda yang halus ni, Nabi cerita. Nabi tak tinggal, Nabi cerita. Nabi cerita ni apa dia? Sunat bila hampa nak pergi ambil uduk, basuh dulu tangan. Sebab apa dia? Tak tahu ambil teribus dalam mulut, tangan tu hampa pergi pegang apa pun tak tahu. Basuh dulu. Kalau tak yakin, terin buah sabun, basuh dulu sebelum nak uduk. Ni Islam tuan-tuan. Bukan Islam
Islam tak cerita benda-benda yang besar kot. Orang hina agama apa, bukan Islam tak cerita lagu mana nak buat. Ni sehari dua ni kita duk tengok ni, penghinaan terhadap Islam ni tuan-tuan, terang-terangan. Sebab apa ya orang ni hina? Sebab tak ada tindakan yang tegas. Kita duduk dalam negara Malaysia ni, negara Islam. Tuan-tuan buka perlembagaan negara, Islam adalah agama bagi persekutuan. Maknanya apa dia? Faham bahasa mudah, Islam agama negara. Islam agama bagi negara. Agama lain bukan bebas, tuan-tuan, bukan bebas. Tuan-tuan kadang-kadang silap. Islam agama rasmi negara, agama lain bebas untuk diamalkan. Dia bukan bebas, dia boleh diamalkan bersyarat. Penghinaan terhadap Islam ni tuan-tuan, dia tak berhenti. Kemuncak kebiadaban 2018 bila mana Bible diletakkan di dalam kawasan masjid di Kuala Muda. Dan ni kita takkan boleh lupa tuan-tuan, sejarah kebiadaban pokok ni. Lah ni mai pula isu ni, pusat komedi apa semua ni tuan-tuan. Ni pusat komedi bodoh, lawak bodoh ni apa semua ni. Yang bercakap ni tuan-tuan, zahir, batin saya tak tahulah. Kita pegang pada zahir. Zahir Islam. Hakikat kita tak tahu lah dia ni Islam ke tak. Allah Ta'ala saja tahu. Luaran kita tahu kata dia Islam. Nama Islam, Pak Islam. Kan Nabi kata dah, la yabqa minal islami illa ismuhu. Akhir zaman ni, agama ni tuan-tuan, Islam ni dia tinggal pada nama kan. Nabi kata kan, la yabqa minal islami illa ismuhu. Tak ada tinggal dah apa-apa Islam melainkan dengan nama ya. Lah tuan-tuan tengok Islam, realiti Islam hari ni dengan nama ya tuan-tuan. Namanya Nur tu, Beti ni nama. Tapi hakikat budaya hidup dia macam mana tuan-tuan? Ni orang Melayu ni pula jadi isu dia hangat lah. Isu sengap dia apa sengap? Dia panggil hangat-hangat teh ayam. Kadang-kadang teh ayam dia tak ada sejuk, dia sejuk dah Melayu ni. Dia marah kedekang pi kena teh cawan gelas rokok 3 batang pun apa lain. Sudah sampai dah masanya Parlimen ni kena gubal satu undang-undang penghinaan terhadap Islam. Undang-undang yang tegas kepada orang yang menghina Islam. Ni tuan-tuan, kelab komedi lawak bodoh ni tuan-tuan, saya nak abang kat tuan-tuan, ni baru viral. Kan kita tahu lama mana dah tuan-tuan ni yang daripada hina Islam. Sepatutnya bila viral yang perempuan tu buat, cukuplah. Dah, selang sehari dua, viral lagi. Saya nak habaq apa tuan-tuan? Saja mereka nak mencabar kita orang Islam. Tuan-tuan buka bagaimana penghina Islam di Pakistan dibunuh. Saya ni mujuk duduk dia. Kalau saya duduk KL, saya terajang lah membantu di mahkamah itu ni. Jangan duduk main ke saya, darah mak kilo mengalir dalam badan. Kita nak tengok apa tindakan yang kerajaan ambil dekat ni. Kita nak tengok tuan-tuan. Kalau orang hina puak kita pun kita marah, ni orang hina Islam. Dulu
tu yang hina Nabi buat karikatur Rasulullah, apa dia kita ambil? Tak ada apa. Kita ucap tahniah lah dekat DBKL, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Arah kena tutup, tak dibenarkan operasi dah. Kita haramkan premis ni daripada buka. Tarik balik tuan-tuan lesen. Orang hina Islam dalam negara, tak ada apa. Kita nak tengok tindakan yang tegas dia ambil. Sebab tu saya kata minta kepada pihak penguatkuasa tolong ambil tindakan yang tegas. Sebab kita takut kalau rakyat marah, rakyat yang ambil tindakan lagi kacau. Saja saya nak abang kat tuan-tuan, saja dia nak bagi kita hangat. Saya nak tanya tuan-tuan lah, saya nak tanya tuan-tuan. Kalau satu orang dia duduk di Thailand, dia buat satu kedai, dalam kedai tu dia buat pula duk melawak, hina agama Buddha, tuan-tuan rasa masa depan kedai dan toke dan hadapi tu lagu mana di Thailand? Kalau perempuan tu dia duduk di Thailand, tuan-tuan, perempuan yang seakan-akan tu yang duduk di Thailand, saya nak tanya tuan-tuan, kalau dia buat perangai hina agama Buddha di Thailand, tuan-tuan agak-agak lagu mana? Tuan-tuan, agak-agak lagu mana? Saya yakin perempuan ni dia pergi kedai tu ada kepala, dia balik tinggal badan, kepala tak ada. Dia kena. Kalau perangai macam ni dia buat di India, satu kedai hina agama Hindu, perempuan ni dia pergi kedai, dia ada badan, balik tinggal kaki ya. Tapi di Malaysia, sorry to say, pemerintah lebih kalut dari jaga perut dan politik daripada jaga negara. Tentu. Syah nak haram hak nu, syah nak haram yang ni bertubuhan nu nak haram dia tak ada dah dia fikir ni. Harga ayam naik pun dia tak fikir. Ana duduk kalut dah. Nak beli raya dulu ke pemilihan parti dulu? Beli raya dulu ke pemilihan parti? Kalut dah. Ni duk kalut pula dah. Siapa nak jadi TPM bagi saya lah. Jawatan TPM dan setuju tak mereka bagi kepada anak jati kulim? Kita gilir seorang setahun. Kalau nak jadi TPM, hak ni minta, yang ni tak bagi, yang tu diam. Kalut. Allah, ni je dulu ni. Ni nak abang kat tuan-tuan ni, jadi lagu ni. Saya tak boleh sentuh bab macam ni, tuan-tuan. Lagi darah saya naik lagu tu kan. Sampai bila, saya nak tanya tuan-tuan, sampai bila drama penghinaan terhadap Islam ni nak dibiarkan berlarutan begitu saja? Sampai bila? Wajib tindakan yang tegas dibagi. Orang hina Islam ni, tuan-tuan, paling ringan pun kita bagilah hukuman, tolong usir dia keluar daripada negara kita. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Haramkan orang ni daripada duduk dalam negara kita. Oh, tak boleh ustaz, dia Allah tak boleh, tu alasan hang. Dalam dunia ni hak yang hang tak boleh ubah dua ayat Quran dan hadis, lain pada tu kita ubah. Sajak daripada duk jantan ni elok pun boleh jadi perempuan. Tambah nak gubal undang-undang yang kita sendiri buat. Sabit kesalahan orang yang hina Islam, yang hina Allah, yang hina Nabi, yang hina bangsa, halau keluar dari negara kita. Tu ya. Bila pakai tahu tak cakap senang, cakap senang. Cuba angkat aku jadi TPM, aku nak buat.
Sampai bila tuan-tuan? Betul-betul dia nak cabang kita. Dia nak cabang kita ni. Selang sampai tak ada berapa hari ni. Lembu korban pun sebelah tak ada habis. Dia hina pula dah. Allah tuan-tuan, ni tak boleh, saya bukan boleh cakap lagu ni, saya geram ni. Ni esok mau pergi cek pula darah naik pula ni. Sampai bila saya nak bertanya tentang sampai bila? Saya pun tak ada kuasa apa boleh duduk melalak atas kursi kuliah ni. Tuan-tuan pun tak ada kuasa apa boleh duduk dengar kuliah ni lah. Betul elok. Semangat saya tu elok. Betul-betul orang tak heran dengan kita orang Islam tuan-tuan. Orang tak heran dengan kita. Saya nak faham betul-betul lah. Realiti dan hakikat, orang tak heran dengan kita. Orang tak heran. Saya nak tanya tuan-tuan, orang hina Islam tahap ni, hina Islam tahap ni, saya nak tanya tuan-tuan, mana kebangkitan orang Islam? Sekurang-kurang buatlah demonstrasi aman. Hari ini hari Jumaat, seluruh negara buat demonstrasi, tunjuk kepada pihak di atas sana, kami tak puas hati. Harap geng silat tu dah buat sikit-sikit. Geng silat ke geng mana tu, geng tutup ayah buat kemarin dulu bah. Harap dia buat tu lah. Tak lain doktor atas ni lah. Tak apa. Tak guna dia betul. Dia saja dia buat lagu tu lah. Sekotak habis rokok pula tutup hak kawan, bukan hanya ni hak kawan. Betul-betul dia buat main dia rokok tutup kawan, liter kawan. Mai haram tak ada liter, tak ada 3 liter dalam bukit. Tak ada apa. Bukan hisap lah, hisap rokok tu hisap lah. Tapi nak habak sensitiviti kita ni tuan-tuan. Tuju ke tak? Tu lah tuan-tuan. Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara lah diri kita, anak keturunan kita daripada tergolong dalam golongan tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Allah. Maka berhajat kepada niat. Dan kata Ibnu Hajar, kemudian daripada membasuh 2 tapak tangan, maka tidak berhajat kepada niat, kerana masuk di dalam niat berwuduk. Dan yang muktamadnya yang pertama. Ini dia nak cerita ni. Dia nak cerita apa dia? Dan iaitu setengah daripada sunat wuduk, maka tempatnya dahulu daripada membasuh 2 tangan. Atas kata Imam Ramli, maka berhajat kepada niat. Sebelum basuh tangan tu, mula-mula nak basuh tangan ni. Sebelum basuh tangan tu dia kata, sunat dia apa dia? Sunat mula basuh tangan. Dan sebelum basuh tangan tu, niat dulu. Kata kita nak mengangkat hadas. Faham tak? 2 yang dapat tu. Yang pertama, sunat basuh tangan dulu. Sebelum nak basuh tangan tu pula, sunat pula dia kena buat niat. Tapi Ibnu Hajar kata tak. Dia kata sunat, dia kata basuh tangan, lepas basuh tangan niat. Tapi yang mana yang paling cantik, kata dalam kitab ni, dia kata ambil yang qaul yang pertama tu dulu. Dia kata niat, lepas tu basuh tangan. Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula taharah suci itu 4 perkara. Yang pertama bergunting misai. Hak ada misai kena gunting. Jangan sampai misai tutup lubang mulut. Misai bertukar jadi penepis kopi tuan-tuan. Gunting misai. Yang mana ada misai ni gunting bagi elok-elok, biar nampak bibir ni kena misai yang gerak maklum. Betul Rasulullah dia boleh share 1 gelas minum dengan bini dia. Maklum tak boleh nak share dengan Pak Long, dia geli. Tanya dia awak maklum tak? Allah dia tahu tak nak share macam mana tahu. Dia minum banyak misai berendam. Dalam banyak macam badak berendam. Minum pula ayam kacang soya putih terang kan. Kompor tuan-tuan. Dia minum banyak kacang soya tu, dia minum putih terang kan. Bukan kata bini dia nak cek, kita ada depan memelukai tengok. Gunting lah misai tu sikit nak abang. Tu kebersihan, tu dalam taharah. Yang kedua, cukup bulu hari-hari. Nak ulas panjang pun tuan faham lah tu.
Cukup. Tak boleh ulat lagi daripada teruja. Nombor 3, kerat kuku. Kuku kena kerat. Kuku kena kerat. Seminggu sekali kena kerat kuku baloi. Yang keempat, bersugi. Sabda Nabi SAW, rak'atani bisiwakin khairun min 70 rak'atan bighairi siwak. 2 rakaat sembahyang dengan bersugi itu terlebih baik daripada 70 rakaat dengan tiada bersugi. 2 rakaat sembahyang yang orang mayang tu dia bersugi sebelum solat lebih baik daripada 70 rakaat orang yang tiada bersugi. Balik buat riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli salatin." Jikalau tiada takut aku masyaqqah atas umat aku, kalau Nabi tak fikirlah benda itu menyusahkan umat dia, nescaya Nabi kata aku suruh akan mereka dengan bersugi pada tiap-tiap semayang, yakni suruh yang wajib. Kalau aku tak fikir benda tu akan menyusahkan umat aku tahu, Nabi tahu jenis umat dia, dia bukan cakap malas, dia atas daripada malas, baluk lihat, dia tahu. Tidak, dia tak berulanglah minta ke Allah daripada 50 sampai tinggal 5 mayang wajib tu. Dia tahu. Dia tahu. Darah 5 pun dia sudah ulang tak mayang. Tambah 50 lagi celaru lah tuan-tuan. Darah 5 pagi-pagi buta hang rokok sat 2 kali. Hang rokok sat 2 kali pagi-pagi buta tu. Bukan banyak aku minta, 2 kali hang rokok. Haram tak buat. Tuan-tuan bayang daripada subuh, tuan-tuan, daripada subuh pukul 6 tu, sini pukul apa? 5.58 lebih kurang lah pukul 6. Ada saya tanya subuh pukul apa? 6.45. Itu hang buka waktu. Tuan-tuan bayang daripada pukul 6 nak sampai 1.30 tu, jauh mana? 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 1, 7 jam setengah. Hampir buat lah nak buat apa pun. Lepas 7 jam setengah hampir buat urusan hang, hampir jumpa aku 5 minit. Allah Ta'ala minta 7 jam setengah hampir buatlah apa pun, hang kena balik masak 5 minit. Masak jumpa aku 5 minit. Aku tak minta banyak, aku minta 5 minit lah. Hang kena, hang masak. Tak boleh. Itu setengah nak pergi jumpa asam pula kat pukul 5 minit. Tak boleh. Lepas tu Nabi tahu umat dia ni menyegat. Lepas tu Nabi kata, kalau aku tak fikir benda tu menyusahkan umat aku akan wajibkan kepada mereka ni tiap-tiap kali nak sembahyang bersugi. Dan sabda Nabi SAW, bahawasanya hamba apabila bersugi kemudian berdiri kepada sembahyang, maka berdiri malaikat di belakangnya, maka mendengar ia akan bacaannya, maka menghampir ia hingga menghantarkan mulutnya atas mulutnya. Subhanallah. Itu dia kelebihan dia, tuan-tuan. Dan daripada Abi Darda radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi SAW, lazimkan olehmu dengan bersugi, maka bahawasanya pada bersugi itu 24 khasiatnya yang terlebih afdal daripada meredakan Tuhan, dan digandakan pahala semayangnya dengan 70 kali ganda. Itu dia, tuan-tuan, kelebihan orang bersugi. Tuan-tuan baca. Dan daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, sabda Nabi SAW, bersugi setengah iman dan wudu itu setengah iman, dan bersugi itu menyembuhkan akan tiap-tiap penyakit melainkan mati. Sayyidatina Aisyah kata, nak pegang-pegang kita lah ni, tuan-tuan, masalah krisis keyakinan ni. Zaman lah ni zaman krisis keyakinan, bukan takat krisis makanan. Saya ulang balik,
Zaman lah ni yang kita duduk ni, zaman krisis keyakinan. Bukan sekadar krisis makanan lah ni tuan-tuan. Harga makanan, barang semua naik lah ni. Minyak masak naik, yang tu naik, yang ni naik, bawang naik, semua naik. Itu namanya krisis makanan. Yang lebih berat lagi lah ni tuan-tuan, krisis keyakinan. Isteri Nabi SAW apa? Sugi ni dapat menyembuhkan penyakit, barakah dia dapat menyembuhkan penyakit. Cerita berkat ni tuan-tuan, dia tak nampak dengan biji mata, kita tak yakin ni masalah orang. Itu yang saya kata krisis keyakinan. Bila ulama mazhab hang bersugi, tulang hang kuat, dia tak percaya. Bila orang mazhab yang ni susu ni dapat menguatkan tulang, dia percaya. Betul ke tak? Ni nama dia krisis keyakinan. Dia tahu yang memandu kehidupan dia ni Allah. Dia tahu, tapi dia tak ubah nak haram. Hei ustaz, apa ustaz kata gitu? Ya. Hang naik kapal terbang, hang tak kenal pun pilot tu siapa dia. Hang duk dengar suara tu pun hang tak faham dia cakap apa. Dia cakap orang putih. Kaibang dia haram, tak tahu apa pun. Speaker pun tak ubah nak jelas. 8 jam hang duduk atas kapal terbang, hang tak kenal pemandu hang siapa. Hang boleh lena dengan tenang di belakang, hang boleh makan dengan tenang di belakang, hang boleh menonton movie dengan tenang di belakang. Sedangkan hang tak tahu pemandu pilot kapal terbang hang tu siapa. Tapi hang tahu pemandu dalam kehidupan hang ni Allah. Tapi awak yang ada gusdah, gulana, gusar, tak tenang, fikir yang tu, fikir tak ni, hang tak boleh meletakkan kebergantungan mutlak kepada Allah. Ni nama dia zaman krisis keyakinan. Betul? Saya cerita sikit lah. Ni zaman saya tak orang nak cerdik dulu ni, dia tengah dengan satu doktor. Setengah dengan satu doktor. Doktor ni orang Islam. Saya pergi bawa satu Pak Long ni, dia ni kencing manis teruk. Bila pipi apa semua, cek doktor ni kata Pak Long ni dah memang sah dah kencing manis Pak Long. Kencing manis ni tak ada ubat dah Pak Long. Dia pergi kata lagu tu, kencing manis ni tak ada ubat dah Pak Long. Dia kata ubat yang Pak Long makan ni pun tak boleh menyembuhkan, dia takkan boleh kawal lah. Saya okey lagi. Dia ada ulang kat 7-8 kali, kencing manis ni tak ada ubat dah Pak Long. Memang tak ada ubat dah, kencing manis tak ada ubat dah. Dia ulang tu. Dah kali saya kata minta maaf doktor dah. Sekali dua doktor cakap tadi saya okey lah. Dia ulang baca 7-8 kali ni. Dia kata saya adik, saya rasa tak apa nak kena apa perkataan tu, kencing manis tak ada ubat. Dia kata saya apa? Saya kata yang saya mengaji, kita baca dalam kitab Nabi kata setiap penyakit ada penawar. Di kulli da'in dawa, setiap penyakit ada penawar. Kecuali yang tidak menawar daripada mati ya. Biasa. Ada, menurut kajian kami memang tak ada. Bukan tak ada kot doktor, tak jumpa lagi ikut. Bukan tak ada, cuma tak jumpa lagi ikut. Saya kata betul, dia pun diam. Mungkin kajian perubatan ni tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi. Kita husnuzan, mungkin tak jumpa lagi. Sebab ialah tuan-tuan, kelemahan kita manusia ni betul lah. Saya ustaz ada kelemahan, tuan-tuan, semua kita ada kelemahan. Ilmu kita ni terbatas. Mungkin tak jumpa lagi lah kot. Ada orang dia buat kajian macam-macam ni, nak cari penyakit ubat ni. Ada orang dia tak perlu buat kajian, dia masuk dalam hutan, dia tengok binatang dia tahu dah ubat. Satu orang dia nak ambil, dia nak tengok ubat patah dia lagu mana, dia ambil burung, dia kepak.
Dia kepak punya paruh dia kata burung ni tak boleh terbang. Burung ni jalan-jalan dia makan daun tu, dia makan daun ni. Kawan ni cek. Oh yang ni ubat pada patah. Enggak. Saya ingat lagi masjid tuan-tuan. Saya ingat lagi Abang Radhi ingat kita makan landak tu sekali. Makan landak tu pening. Itulah kali pertama, itulah kali jarang kami makan landak. Dalam bilik tu Abang Radhi kata ni ustaz, landak ni sedap. Kita tak nak makan. Makan pening 2 hari tu. Saya pun kata aku mati dah ni, pening. Saya telefon Abang Radhi, abang makan landak tu pening tak? Pening. Bulan depan dah sembang, dia kata landak tu dia baru beranak Ustaz, dia punya pendarahan dalam ni. Dia pergi makan daun-daun apa dah untuk lega. Saya ingat landak tu makan daun ketum dah, Ustaz, pening dengan kami semua. Ada orang dia dapat ubat, dia belajar dah kena datang. Tuan-tuan nak percaya tak yang tu? Tuan-tuan nak percaya tak? Tuan-tuan nak percaya? Nabi habaq setiap penyakit ada penawar kecuali mati. Nabi habaq pegang Nabi tu. Ustaz, saya kanser ustaz, saya kena kanser stage 4. Yang bagi penyakit Allah, yang menyembuhkan Allah. Saya tak ada harapan. Siapa yang cakap lagu tu? Berlambak penyakit pesakit kanser, tak mati pun sihat walafiat dia. Betul tak? Ada kawan-kawan kita kena kanser apa tuan-tuan, sihat walafiat, boleh menikah seorang lagi pula. Yakin ada penyakit, mesti ada penawar. Ini berkata yang tak jumpa lagi sebelum ni pada HIV AIDS. Ada, cuma tak jumpa lagi kot. Kita husnuzan, tak jumpa lagi. Bukan tak ada, tak jumpa lagi. Dan ni yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada krisis keyakinan. Dan makruh. Ni dia nak abang makruh pula dah. Bersugi ni dia ada waktu makruh, bukan semua waktu sunat. Dia ada waktu makruh. Tinggal lebih baik daripada buat. Apa dia? Bersugi kemudian daripada gelincir matahari bagi orang yang berpuasa. Tak boleh. Sebab apa dia? Kerana tersebut pada hadis, sesungguhnya bau mulut orang puasa itu terlebih baik daripada Allah daripada bau kasturi. Mulut orang yang berpuasa ni busuk tuan-tuan, tapi di sisi Allah dia lebih wangi daripada bauan kasturi. Yakni banyak pahalanya pada Allah daripada memakai kasturi pada hari Jumaat dan umpamanya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku fa inna siwaka matharatun lil fammi wa mardatun lirabbi. Bersugi olehmu, maka bahawasanya bersugi itu menyucikan bagi mulut dan meredakan bagi Tuhan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni syok tuan-tuan, sittatun min sunanil mursalin al-haya'u wal-hilmu wal-hijamatu was-siwaku wat-ta'atturu wa kasratul azwaj. Ini soal hadis ni. Sittatun, ada 6 benda min sunanil mursalin, daripada sunnah para rasul alaihi mussalatu wassalam. Ada 6 benda ni tuan-tuan, para rasul alaihi mussalatu wassalam ni mereka akan buat benda ni. Dia kata 6 perkara setengah daripada jalan mursalin, dan pada setengah daripada anbiya alaihi mussalatu wassalam, yakni daripada jalan anbiya. Apa dia? Yang pertama tentang al-haya, yakni sifat malu cukup tinggi. Para rasul, para nabi ni tuan-tuan, sifat malu mereka cukup tinggi. Malu. Kita lah ni pun malu, tapi tak kena tempat, silap letak kemaluan. Benda patut malu, dia tak malu. Benda hak tak patut malu, dia pergi malu. Hak ni nama dia bangsa tak hati malu. Ni tak hati malu. Orang kata tak hati malu, ni tak hati tak benda malu. Apa dia?
Dia tak hati baca Quran, orang suruh main belajar, dia malu. Lalu orang nak pergi mengaji, orang kata bodoh. Sepatutnya dia kena malu ke tak benda bodoh? Sepatutnya dia kena malu tak benda bodoh? Dah kita tak hati maklum, mainlah belajar. Dah kita tak hati maklum, mainlah mengaji. Malu apa tak hati? Dah lagi orang kata bodoh, dah bodoh semua. Ni mula ni. Saya ni bukan boleh entah malam baru tengok cerita Mak Kilau. Darah Mak Kilau ni duk mengalir dalam badan lagi. Tuan-tuan nak malu apa tak? Tuan-tuan tak hati mengaji saya ni, ustaz tak hati, mainlah mengaji. Dah lagi orang kata bodoh, pi. Hak kata kat kita bodoh tu bukan cerdik terang mana. Dia dah tahu malu. Naik motor, baju haram tak pakai, lubang busuk boleh tumbuk cabai, tak malu. Bilik motor, Allah tuan-tuan, Sungai Ulak ni pun lebih kurang kau dia. Dia bubuhkan melekat lepas lohong kan lepas azab. Perut tu jangan duk kata apa dah, adik pergi pada Doraemon dia pula. Lubang pusat lueh tu tuan-tuan boleh tumbuk cabai dalam lubang pusat dia tu. Pau naik motor dengan badan merlip macam rebah balak tuan-tuan, dia tak malu. Sepatutnya yang tu yang kena malu. Duk main mengaji ni malu apa? Ada, dia tak malu. Anak bini dia tak tutup aurat, dia tak malu. Dia tak malu. Malu yakni daripada Allah dan malaikat dan manusia pada mengerjakan barang yang tidak baik pada syarak. Ada malu lah tuan-tuan. Orang duk bang masjid ni tu bila duk bang, hayya as-salah, dia duk minum dekat kedai kopi, dia tak malu. Dia tak malu, dia duk minum dekat kedai kopi tu, dia tak malu. Tapi dia nak main duk mengaji ni, dia malu. Yang kedua, walhil, lemah lembut perangai. Lemah lembut. Lemah lembut ni bukan sampai jadi darai. Tuan-tuan, lemah lembut. Ada waktu kita kena tegas, ada waktu kita kena lembut. Tegas, bukan keras. Tegas. Keras benda lain, tegas. Nabi SAW ada waktu Nabi tegas. Benda yang berkaitan dengan prinsip, Nabi tegas. Nabi takkan bagi muka. Tapi ada waktu Nabi lembut. Ada waktu kena tegas, ada waktu kita kena buat toleransi. Ada waktu tuan-tuan, prinsip kita kena gadaikan dulu demi kebaikan. Ada waktu pegang pada prinsip. Tuan-tuan, saya nak abang ni, kadang-kadang kita ni kadang-kadang tak kena prinsip kita pegang. Prinsip hidup ni Pak Long, ada waktu kita kena tolak le tepi. Melainkan prinsip Islam, yang tu dalam keadaan apa pun kena pegang. Prinsip hidup ni kata ada waktu kena tegas, waktu kena toleransi. Melainkan yang berkaitan dengan agama, yang tu tak ada toleransi. Contoh dalam hidup kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita tak tahu benda yang macam mana kita perlu letak ke tepi, benda yang macam mana kita perlu bertahan. Prinsip hidup ni ada waktu kita tolak pergi tepi sat demi satu masalah yang lebih besar, kebaikan yang lebih utama. Contoh, saya bagi contoh. Kita ni tuan-tuan, bayangkan kita ni tentera. Tentera, bayangkan, bayang ni maknanya benda ni tak jadilah bayang. Kita tak makan untuk darah 4 hari dah. Perang-perang bon naik kapal tercampak pergi dekat satu pulau ni, saya kata bayang, benda contoh. Kita duduk di satu pulau, keliling pulau tu semua laut. Kita tak makan untuk darah 4 hari dah tuan-tuan. Ada lebih kurang kita ni, ada lebih kurang dalam 5 orang. Hadlis semua terbunuh dah, tinggal 5 orang kita. Lepas perang satu orang ni peluru dekat dalam poket dengan pistol ni ada seorang tak lebih dari 5 biji. 5 orang, 5 kali 5 orang, 25 biji. Ni yang peluru dia ada kan? Tak makan mentega darah 4 hari dah, 5 hari dah. Tiba-tiba main musuh. Musuh ni main komando ni, main musuh kita ni nak main. Musuh kita dalam perang. Main ni helikopter lepas nak turun tu 20 orang. 20 orang tu pula baru lepas terdarah kami dengan lembu.
Kita 4 hari dah tak bertengah. Satu orang 100 biji peluang muda dah. Dia nak turun 20 orang. Puak ni tuan-tuan, kita tumbuk tak kena dia bagi sedih lubang kubur lah mereka baru lepas makan. Peluru pun nak seorang 100. Mereka ada 20 orang. Berapa? Cikgu berapa? 100 dia nak 20 orang, 2,000. 2,000 biji peluru dah ada. Kita 25 biji. 5 orang tak kena darah hari lah. Kita pun duduk dan tengok mereka duduk turun. Kalau ikut prinsip dalam peperangan, kita tak boleh tembak mereka lagi, mereka tak turun macam tanah. Prinsip dalam perang, kita tak tembak. Kita berbak bos, tembak bos. Ada kita kata jangan, kita pegang kepada prinsip. Biar mereka turun. Melawan biarlah dengan cara mampulah. Hang bukan tak boleh tengok anak lah. Puak ni 20 orang, peluru 100 orang. Baru lepas mencekik kami dengan lembu. Kita apa hari? Ada kira prinsip mungkui lah ni yang penting selamat diri, tembak. Sebab tu abang ada waktu prinsip ke tepi selagi mana dia tak merugikan agama. Faham? Ni nak buat dia berlemah lembut, biar kena pada tempat. Lembut sebanyak masa tu darai. Lembut tak kira tempat. Tentang pi tu start tentang tersyari Nabi tu, tentang dari dia dulu bergelak tahu tentang tu dah darai. Kawan ayah saya ni, dia pencet pengok kota Jabatan Agama. Saya pergi ceramah di ustaz tu ni, dia cerita, dia kata ustaz cerita darai, ustaz tak ada pengalaman. Saya ada pengalaman. Ligan darai puak tu lari laju pada kita kan. Dia kata kita pengok kota Jabatan Agama mana ada duk terlatih macam pengok kota lain. Yang daripada nak pergi pejabat agama dia nak pergi tangkap, jadi dia kutip masjid ni 3 orang belum nak pilih kan dia dah makan dulu. Dia buat lagu nak kan, dia kata Syekh mau tak makan lari tak larat ya, habis kena mi goreng seorang pinggan tak nak pergi lari muntah mi kot tu ya. Dia kata kami pun pi break van tu pok-pok darah ni, dia tengok kami lari keluar seorang orang ni halkum, dia kata dia selak lari laju pada kami. Dia kata minggu depan nak pilih kan, petang tu kami pergi tarik tali dia dah kok benar dia lari ya. Digali-gali dia belah-belah tali jatuh. Pakat boh pernah ajar seorang ni, aduh. Dia kata saya pergi selepak ke tengah belakang terakhir. Aduh, hanya kata kau ajar dia tak. Tuan, itu darai lembut metek kerawat tu. Ni berlemah lembut. Yang ketiga, berbekam buang darah. Tu sunnah para rasul dan anbiya alaihi wassalatu wassalam. Wasiwak, bersugi. Dan hasil sunat bersugi itu pada tiap-tiap suatu yang kesat dan terlebih afdal kayu arak, dia kata. Wa ta'attur, pakai wangi-wangian. Hana benar. Wa kathratul azwaj, nikah ramai. Ni maklum. Oh maklum. Nak ulah kan nak tutup? Tu abang nak ulah kan nak tutup? Ni dia kata tu tengok nombor 6, banyak isteri, dan jikalau lebih daripada 4 orang sekalipun dengan nisbah kepada mereka itu kerana tidak takut atas mereka itu zalim perempuan. Ni beza Nabi-Nabi dengan kita. Pak Long, mereka menikah, mereka tak buat zalim kat bini mereka. Kita menikah ni tak terlepas daripada kezaliman. Tu setuju tak setuju kena kata. Siapa yang kita ni tentang? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jangan duk silap baca ayat tu. Ada orang dia pergi ulas ayat tu ikut kepala dia. Dia cerita-cerita, dia kata fankihu ma taba lakum minan nisa masna. Dia kata mula-mula nikah 2 terus. Dia berjemaah wa sulasa 3 wa ruba' 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Seorang kita boleh nikah sampai 5. Celaru lagu tu.
Hang nak nikah ni lebih tak apa, tapi kalau hang takut nak buat keadilan, seorang sudahlah. Maklum tu dia bukan tak bagi, cuma takut kita tak adil, betul tak maklum? Maklum. Cuba jawab tak saya tanya ni. Dia setuju, tak setuju abang dah tak setuju, betul ke tak? Betul ke tak? Betul dia bangun. Kan dia tak pergi menikah, cuma tahu dah kita ni tak apa nak betul. Nikah dia duduk baca balik tidur rumah bini muda tu lama. Kita tanya pasal apa maklum duduk balik rumah maklum muda, dia kata ustaz, dengan maklum kia hang ni 40 tahun dah saya menikah tak Hai yang baru 4 bulan nak bagi adil kena kat maklum begitu maklum dia kira tala balik rumah lu ya. Maklum mereka ni berani buat sebab mereka tahu mereka takkan buat kezaliman kepada isteri mereka. Hak tu sunnah para rasul dan sunnah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dan setengah riwayat insya-Allah kita sambung pada bulan depan. Wallahu a'lam. Jadilah dan sejam lebih dah, mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ni ada manfaat untuk diri saya dan ada manfaat untuk diri kita bersama. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Jadi insya-Allah banyak umur murah rezeki, kita jumpa lagi pada bulan hadapan. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Akhir kalam tuan-tuan, macam biasalah, sekali tuan-tuan nak keluar, kalau nak keluar dekat pintu-pintu tu ada tabung pembangunan dan tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah. Tabung pendidikan dan kebajikan. Saya nak minta tolong malam ni tuan-tuan, saya nak jelaskan duit tunggakan kepada satu farmasi 7,000 lebih. Duit yang mana asnaf kita ni yang sakit, mereka ni yang sakit, ada ubat-ubatan ni yang mereka perlukan. Contoh saya kata ada satu makcik ni, anak dia ni tuan-tuan, anak dia ni ditimpa musibah. Nak cerita pun panjang sangat, tak apalah saya sikit. Dia ditimpa musibah. Masa dia kena ni, masa budak tu umur darjah 6. Lah ni budak tu dah 18 tahun dah. Darjah 6 12 tahun. Jadi anak dia ni tuan-tuan, dia jadi macam kain buruk tu, duduk atas katil tu ya. Jadi dia perlulah, antara dia perlu kapas, dia perlu ubat-ubat yang nak sapu krim-krim apa semua tu. Lepas tu benda tambah aduk balut tu, dia pergi benda tambah tu. Yang tu lah saya nak sebut minta hati. Hak ni saja dia punya bulanan dia beratus tuan-tuan. Hak tu tuan-tuan nak pergi ambil kat hospital tak ada lah, kena terpaksa beli. Jadi dia pergi ambil dekat farmasi tu. Tu satu contoh saya harap. Ada orang kata awak yang tak pergi ambil dekat hospital apa, dia bukan ubat-ubatan biasa ni. Contoh saya bagi contoh macam tu. Dia nak cuci kan darah apa semua dia nak buat macam mana, dia kena pergi beli. Mak dia ni pula ibu tunggal, hanya duk kerja dekat gerai. Waktu pagi tu dia duk bancuh ayam, duk angkat-angkat ayam, dia hantar ke orang. Tu yang kerja dia. Itu satu contoh saya bang. Jadi antara ni kita duk ambil adalah tunggakan 7,000 lebih. Farmasi ni saya syukur banyak-banyak dekat Allah lah. Dia punya token dia tu sangat memahami. Jadi malam ni siapa yang nak tolong boleh letak duit dalam tabung tu insya-Allah. Dan di luar sana tok pokok macam biasa, sekilo RM22, setengah kilo RM12, yang sikit RM22. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hal ahli an-nar. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal waba' wal fahsha' ma la yakshifu ahadun ghayruk. Allahumma inna na'udzu bika min al-baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.